Salam sejahtera. Industri binaan Singapura dijangka kekal kukuh tahun ini dengan penguasa bangunan dan binaan BCA menjangkakan permintaan akan mencecah $32 bilion. Bagaimanapun, Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee memberi amaran masih ada pelbagai cabaran termasuk risiko kemelesetan ekonomi negara-negara utama selain tekanan rantaian bekalan. Bagi menangani kegenjotan itu, industri binaan, kata beliau, perlu terus bergerak ke arah pendigitalan. BCA menyatakan permintaan bagi binaan tahun ini akan dipacu oleh sektor awam dengan 60% daripadanya adalah projek seperti pembinaan flat bina ikut tempahan BTO, pembangunan loji-loji rawatan air, baki 40% adalah bagi pembinaan bangunan-bangunan komersil dan perumahan private. Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee berkata, walaupun permintaan diramal mantap, Singapura masih perlu berwaspada. Menurut beliau, penting untuk mengambil iktibar daripada pengalaman Singapura beberapa tahun lalu dalam soal meningkatkan daya tahan sektor sekitaran terbina. Ini termasuklah mengurangkan penggantungan negara ini kepada pekerja asing bagi tugas-tugas giat buruh selain perlu melakukan lebih banyak lagi bagi memenuhi matlamat sifar bersih pelepasan karbon. Dalam pada itu, Encik Desmond Lee juga menasihatkan para pembeli rumah supaya terus bersikap cermat dalam soal keuangan walaupun pasaran perumahan semakin redah. Menurut beliau, iklim ketidaktentuan masih terbentang di hadapan dan ia mungkin menjejas ekonomi Singapura tahun ini. Cabaran tersebut termasuklah ketegangan geopolitik dan kemelesetan ekonomi Amerika Syarikat dan Eropah. Encik Lee menambah, pasaran perumahan di Australia, Britain dan Hong Kong sudah pun menyaksikan kelembapan. While we have tightened maximum loan quantum limits, housing loans remain the largest component of household debt in general. If global interest rates continue to rise in response to inflationary pressures, we can expect further increases in domestic mortgage rates. This will make it more difficult for both existing and new borrowers to service their loans. Seramai 86.2% lulus sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran dalam peperiksaan GCE peringkat O tahun lalu. Ini lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Jumlah pelajar yang lulus sekurang-kurangnya 3 mata pelajaran meningkat sedikit kepada 96.6% daripada 96.4% pada tahun sebelumnya. Sementara pelajar yang lulus sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran kekal pada 99.8%. Seperti ramai pelajar lain, Nurul Huda Helmi gairah menantikan keputusan peperiksaan GCEO hari ini. Pelajar Sekolah Menengah Perempuan Sidar ini pernah bertarung nyawa selepas terjatuh dari tingkat 6 rumahnya 2 tahun lalu. Namun dengan kesungguhan dan sokongan keluarga, sekolah dan rakan-rakan, remaja ini bangkit semula untuk meneruskan pembelajarannya. Tiada seseorang yang expect saya boleh menduduki peperiksaan ini. Pakar-pakar doktor dan di hospital semua menyangka yang saya akan tetap di hospital selama sekurang-kurangnya 9 bulan. Namun selepas 3 bulan saya sudah discharge. Pakar-pakar cakap there's a possibility that I might go blind, that saya tidak akan dapat berjalan lagi, tidak akan bercakap. Hari ini Nurul Huda boleh berbangga kerana meraih keputusan cemerlang dengan 6 grade A. Dia berharap untuk melanjutkan pelajarannya ke politeknik dalam bidang perubatan atau ke jururawatan. Bila saya dalam hospital, I was very inspired by how the doctors and nurses and my counsellor, my psychologist, how they helped me in my recovery, and I want to help others the way that they have helped me. Seorang lagi pelajar yang menanam niat serupa berbakti kepada masyarakat, khususnya masyarakat Melayu, ialah Darius Song Chin Liang. Bahkan minat kepada bahasa dan budaya Melayu mendorong pelajar Sekolah Tinggi Chung Ching Min ini untuk mengambil subjek Bahasa Melayu Program Khas atau MSP sejak menengah 1. Dia bercita-cita untuk menyumbang khidmat sebagai doktor satu hari nanti. Saya percaya bahawa melalui belajar bahasa Melayu, di masa hadapan saya boleh berhubung dengan penyakit atau orang lain dengan baik dan mudah.
belajar bahasa Melayu boleh membantu saya memahami budaya, warisan dan sejarah Melayu dengan baik. Atas kerja kerasnya, Darius meraih 8 grade A termasuk grade A1 untuk MSP. Sementara itu, 98.7% pelajar Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiyah lulus dalam peperiksaan GCEO. Ia adalah keputusan terbaik yang dicatat oleh madrasah itu dalam 3 tahun. Wartawan kami, Nur Arina Ahmad Anis, bertemu 2 pelajar yang mencatat kejayaan meskipun diuji rintangan COVID-19. Menduduki GCEO tahun ini, Solihin Zainal ditambah 1 lagi ujian. Dia dijangkiti COVID-19 pada hari peperiksaan bahasa Inggeris dan matematik. Pengalaman itu sukar dilupakan. Pada masa itu saya pun agak tertekan dan amat sedih juga. Ya kerana saya tidak dapat menduduki kertas-kertas yang amat penting. Muncullah ada guru-guru dan rakan-rakan ibu bapa saya untuk memberi kata-kata motivasi, kata-kata semangat untuk saya tidak berputus asa dan juga mengingatkan saya bahawa di sebalik setiap ujian mempunyai sebuah hikmah di sebaliknya. Berpegang pada prinsip doa dan usaha, Solihin mengulang kaji pelajaran sekurang-kurangnya 5 jam sehari. Berkat bijak mengatur masa, dia berjaya meraih 6 grade A. Solihin kini merancang untuk mendapatkan diploma dalam pengajian Islam sebelum meneruskan pengajiannya ke Universiti Madinah. Rakan sekolahnya, Unai Zakaria, mengalami nasib serupa apabila tidak dapat menduduki salah satu kertas peperiksaan. Seluruh anggota keluarganya, termasuk dirinya, dijangkiti COVID-19 semasa dia sepatutnya menduduki kertas peperiksaan bahasa Arab. Mujur, dia beransur pulih sebelum kertas-kertas peperiksaan selanjutnya dan berjaya lulus dalam semua subjek. Pembakar semangat saya adalah asatiza yang dapat menyampaikan suatu pelajaran atau suatu pelajaran dengan baik dan saya boleh faham dengan jelas pelajaran itu. Jadi disebabkan itu saya sangat kagum dengan cara mereka menyampaikan suatu pelajaran. Selain tekun mengulang kaji pelajaran, Unais memikul pelbagai tugasan lain. Dia merupakan anggota jawatankuasa eksekutif kumpulan ketua pelajar dan dilantik sebagai kapten pasukan lawan pedang di madrasahnya. Unais berharap untuk menjadi seorang pendakwa kelak. Tahun lalu, kesemuanya seramai 269 pelajar dari 5 madrasah menduduki peperiksaan GCEO. Para pelajar yang menerima keputusan GCEO hari ini termasuk mereka dari sekolah penjara. Seramai 73 pelajar banduan menduduki peperiksaan itu pada tahun lalu. Mereka berkongsi persiapan dan hasil usaha mereka dengan wartawan kami, Nur Helmi Hakim. Hari ini antara hari paling bahagia buat Adam. Keputusan peperiksaan GCEO yang diraihnya melebihi jangkaan dan dia muncul sebagai antara banduan yang cemerlang di sekolah penjara tahun ini. Adam berjaya mendapat 2 grade A dan 2 grade B. Syukur Alhamdulillah, saya gembira dengan keputusan yang saya dapat. Memang ini yang apa saya harapkan. Nervous actually, but after dapat keputusan yang pada saya cukup memuaskan, tapi saya rasa gembira. Pencapaian cemerlang bagi Adam bagaimanapun tidak datang bergolek. Tak senang, memang put in a lot of effort, belajar dari pagi sampai almost ke maghrib non-stop. So it's a bit, there's a lot of sacrifices, banyak pengorbanan. Last waktu saya berhenti sekolah dulu dah lebih dari 20 tahun ke atas. So bila saya mula belajar, it's a bit of struggle lah. Tahun ini Adam berhasrat untuk menduduki peperiksaan GCEA dan pada jangka masa panjang ingin meraih sijil sarjana muda dalam pengajian perniagaan. Sekitar 17% daripada pelajar banduan yang menduduki peperiksaan GCEO tahun lalu lulus sekurang-kurangnya 5 subjek, manakala sekitar 58% lulus sekurang-kurangnya 3 subjek. 7 laluan berbasikal baru akan dibina di 7 bandar dalam fasa selanjutnya program rangkaian berbasikal penguasa pengangkutan darat LTA. Bandar-bandar itu ialah Gelang, Hougang, Kaki Bukit, Marine Parade, Potong Pasir,
Sengkang dan Serangoon. LTA menyatakan laluan-laluan berbasikal yang baru itu akan menghubungkan kemudahan-kemudahan utama seperti hak pengangkutan, sekolah-sekolah dan pusat-pusat kejiranan. Ini antara lain bermakna laluan pejalan kaki sekarang dijangka diluaskan lagi bagi mewujudkan ruang untuk kedua-dua pejalan kaki dan pengayuh basikal. Laluan-laluan itu akan selesai dibina secara berperingkat-peringkat mulai tahun depan. Secara keseluruhannya, laluan itu akan meliputi 55 km sekaligus menambah kepada laluan 530 km yang ada sekarang. Pameran kenderaan Singapore Motor Show kembali bermula hari ini setelah 3 tahun terpaksa ditiadakan ekoran COVID-19. Ini merupakan pertunjukan kenderaan tahunan terbesar di Singapura. Pertunjukan ini akan berlangsung sehingga Ahad ini. Antara yang menjadi tarikan termasuklah kenderaan elektrik dan kenderaan hybrid daripada 24 jenama kenderaan. Acara mega ini juga merupakan peluang untuk syarikat-syarikat automotif mempamerkan inovasi masing-masing selain teknologi mampat. Ini sedang industri kereta beralih daripada daya tenaga tradisional kepada tenaga boleh diperbarui dan mampat. Melangkaui pemberian korporat, syarikat-syarikat digalakkan untuk mempertimbangkan tujuan korporat iaitu berbuat baik sebagai sesuatu yang penting untuk berjaya. Pusat Sukarelawan dan Dermawan Kebangsaan NVPC melancarkan rangka kerja baru yang menggalakkan syarikat-syarikat agar lebih berperi kemanusiaan. Rangka kerja ini membimbing pihak syarikat untuk menimbangkan bagaimana operasi perniagaan mereka dapat membantu mencipta masa depan yang lebih baik dan turut menguntungkan. Ini termasuk memberi manfaat kepada masyarakat, manusia dan alam sekitar. 48 syarikat kini terlibat dalam dan NVPC akan memperkenalkan cara baru untuk mengiktiraf usaha-usaha mereka. Di pelancarannya siang tadi, Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Belia Edwin Tong menyatakan terdapat ruang di mana perniagaan dan masyarakat saling bekerjasama untuk keuntungan bersama. It is about having a vibrant private sector, searching for innovative solutions, contributing to a system that produces benefit for all. And in turn, it is about corporates that recognize whether their businesses flourish or flounder will very much depend on the health of the community that they exist and they operate in and which they also serve.